A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian kita tentang fiqhu al-asma'i al-husna. Pengajian tentang nama-nama Allah yang baik. Dan hari ini adalah siri yang ke-11. Dan kita akan masuk sifat yang ke-11 dan 12. Kita belajar dua sifat sekaligus, insya-Allah. Tajuk hari ini ialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan sebelum tu kelas hari ini ditaja oleh Taqiyatul Jannah. Dan Al-Hayyu Al-Qayyum kita biasa mendengar dan biasa membaca. Tapi setakat mana nama Allah, dua nama Allah ini memberi kesan dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, dalam dan menjadikan ibadat kita manis, ataupun sekadar hanya sebut di lidah sahaja. Sebab tu Nabi kata mana-mana doa ataupun zikir tidak akan dipandang dan tidak akan diterima oleh Allah sekiranya dilakukan dalam keadaan lalai ataupun tidak menghayati maksudnya. Ada satu video yang saya dapat. Ada seorang Syekh Arab. Dia kata Syekh ni antara kerja dia adalah merawat pesakit dengan secara ruqyah secara Islam. Sama ada halau jin ke, penyakit santau ke apa ke. Dia dalam interview di dalam satu rancangan, dia menceritakan ada seorang suami isteri dia dirasuk oleh jin, kemudian datang merawat untuk dia rawat isterinya. Isteri itu datang dengan suamilah. Kemudian dia pun baca ayat Quran. Bila baca ayat Quran, jin ni meraung. Kemudian kata Syekh ni, kamu keluar daripada badan wanita ini, kalau tak aku akan baca ayat Quran sampai engkau terbakar. Kemudian berlaku dialog antara jin dengan Syekh ni. Jin berkata, okey, tunggu, jangan baca. Tapi aku boleh keluar, tapi bersyarat. Aku boleh keluar daripada badan wanita ini, tapi dengan syaratnya aku masuk ke dalam badan engkau. Maka kata Syekh ni, okey, kamu keluar dan masuk dalam badan aku. Maka jin pun keluar daripada badan wanita dan dia cuba nak masuk pada badan Syekh ni. Kemudian Syekh ni mendengar jin tu menangis. Kemudian Syekh bertanya kepada jin, apa sebab kamu menangis? Kata jin, aku menangis sebab aku gagal masuk ke dalam badan engkau. Maka Syekh bertanya kepada jin, apa sebab? Kenapa kamu tak mampu masuk ke dalam badan aku? Maka kata jin ataupun syaitan, aku tak mampu masuk ke badan engkau sebab pagi tadi selepas solat subuh engkau membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. 100 kali. Itu zikir pagi, ya. Zikir pagi. Jadi kata Syekh ni, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kata Nabi? Nabi kata siapa yang baca zikir ni dengan penuh penghayatan, dengan penuh mentadabbur maksud zikir ini, maka Nabi kata kana hirzan minasyaitan. Zikir ini yang dibaca setiap 100 kali di waktu pagi akan menjadi penghalang daripada gangguan syaitan. Jadi sebab apa jin ataupun syaitan tak mampu masuk ke dalam badan Syekh ni? Sebab Syekh ni baca zikir
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di waktu pagi. Betul apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Tapi syaratnya mesti baca dengan penuh khusyuk, penuh penghayatan, dan laksanakan apa saja perintah Allah. Sebab bila kita kata la ilaha illallah, makna secara tak langsung kita mengakui tidak ada peraturan, tidak ada peraturan yang wajib kita tunduk melainkan peraturan Allah saja. Peraturan Allah ni bukan pagi saja, bukan ketika solat saja, bukan dalam masjid je, sepanjang masa. Di mana-mana saja, bila-bila masa kita ikut peraturan Allah dan kita baca zikir tu, insya-Allah apa yang Nabi sebut pasti akan berlaku. Jin tak akan mampu masuk ke badan seseorang. Okey. Jadi sama juga dengan nama-nama Allah. Kalau kita belajar nama Allah tapi kita tak menghayati, kita tak faham maksud dia, dia tak akan memberi apa-apa kesan. Kita selalu baca Ya Hayyu Ya Qayyum kan. Tapi kadang-kadang kita tak menghayati apa maksud Al-Hayyu, apa maksud Al-Qayyum kan. Sehingga kita tak rasa kemanisan bila membaca Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Okey. Pertama macam biasa kita sebut berapa kali sifat Al-Hayyu dan Al-Qayyum disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Nama Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu disebut 5 kali dalam Al-Quran. Disebut 5 kali, sama ada berkembar dengan perkataan Al-Qayyum ataupun tidak. Antaranya ialah ayat yang biasa kita bacalah, ayat kursi kan. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. Kenapa? Sebab Dia Al-Hayyu yang sentiasa hidup dan Al-Qayyum yang sentiasa berdiri dengan sendiri. Kemudian yang kedua, surah Ali Imran, ayat yang kedua. Ayat pertama Alif Lam Mim, ayat kedua Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Ayat kedua surah Ali Imran. Yang ketiga surah Taha ayat 111. Surah Taha ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Maksud dia, tunduklah segala wajah, telah tunduk segala wajah lil hayyi kepada Tuhan yang Maha hidup dan al-qayyum Maha berdiri dengan sendiri. Okey. Saya minta maaf sebab ada masalah teknikal tadi terputus. Itulah yang kita nak belajar ni. Hebatnya sifat Al-Hayyu ialah tak mungkin terputus. Terputus apa? Segala-galanya. Bila Allah yang uruskan, tidak akan terputus. Tapi kalau manusia yang uruskan, hebat macam mana pun, kos besar mana pun, dia mungkin terputus. Jadi sekarang dah masuk semua. Minta masuk balik jangan tinggalkan. Suara dah ada dia, apa ni ada. Okey. Kita boleh mula balik Kita sambung. Okey jadi nama Allah Al-Hayyu ada disebut dalam Quran 5 kali. Pertama surah Baqarah ayat 255 iaitu ayat kursi. Kedua ayat surah Ali Imran ayat kedua. Ketiga surah Taha 111. Yang keempat surah Al-Furqan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah, berserahlah kepada Allah yang la yamut, yang tidak akan mati. Kemudian yang terakhir surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 65. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Dialah Tuhan yang Maha hidup, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Fad'uhu, maka berdoalah
memohon kepadanya, kepada Allah, mukhlisin, dengan penuh keikhlasan, lahuddin, baginya, miliknya segala amalan, miliknya lah segala peraturan hidup. Okey, dalam hadis Nabi yang disebut nama Allah Al-Hayyu ialah dalam doa yang biasa kita baca, iaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Jadi kita minta pada Allah, kita minta benda lain kita minta apa dah? Pertama, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusanku kesemuanya. Kemudian yang kedua, jangan serahkan diriku kepada nafsuku walaupun sekelip mata. Jadi yang kita minta macam benda yang lain daripada yang dengan nama Allah yang kita sebut di awal, Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebenarnya Ya Hayyu Ya Qayyum itu merangkumi semua sekali apa yang kita minta. Kalau kita minta rahmat, mestilah datang daripada Tuhan Al-Hayyu. Sebab tanpa sifat Al-Hayyu, Tuhan tidak ada sifat rahmat. Kalau kita minta rezeki, mestilah asasnya ialah daripada Tuhan yang Al-Hayyu. Kalau Tuhan tidak ada sifat Al-Hayyu yang hidup sepanjang masa, mana mungkin Allah boleh memberi rezeki. Okey. Dan juga ada doa, yang doa tadi kita mungkin biasa baca, tapi ada satu lagi doa yang ada perkataan Al-Hayyu yang jarang kita baca, ataupun mungkin ramai tak pernah baca pun. Doa ni daripada hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, iaitu sabda Nabi SAW, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutuna. Ini doa ni dia baca ketika nak tidur. Kita biasa baca doa tidur kan, bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi ni doa nak tidur juga. Sebenarnya doa sebelum tidur ni banyak. Doa dan zikir sebelum tidur banyak. Kalau kita kumpul semua, kalau kita nak baca semua, mungkin setengah jam tak cukup. Jadi insya-Allah kita sama-sama hafal doa ni sebab dia ada nama Allah yang terbaik, iaitu Al-Hayyu. Okey. Habis apa yang Al-Hayyu berapa kali disebut dalam Quran dan disebut juga dalam hadis Nabi SAW. Kemudian kita pergi pada makna. Apa makna Al-Hayyu? Makna Al-Hayyu dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa, kata Ibn Manzur dalam Lisan Al-Arab, Al-Hayatu naqidul maut. Al-Hayat iaitu kehidupan, naqidul maut, lawan kepada kematian. Jadi Al-Hayat kehidupan, kalau Al-Hayyu yang hidup. Jadi apa makna Al-Hayat? Kehidupan, senangnya ialah lawan kepada kematian. Bila mati, tak adalah hidup. Bila hidup, tidak adalah mati. Kemudian Al-Hayyu pula, iaitu yang hidup, iaitu min kulli syai'in naqidun al-mayyit. Kalau Al-Hayyu, lawan dia Al-Mayyit. Yang hidup, lawan dia Al-Mayyit, yang mati. Kalau Al-Hayatu, lawan dia Al-Maut. Kehidupan, lawan dia kematian. Dan kata Az-Zajjaji, kata Az-Zajjaj dalam Ishtiqaqul Asma', dia kata Al-Hayyu dalam perkataan Arab ialah khilaful mayyit, iaitu berlawanan dengan kematian. Itu dari segi bahasa. Okey, dari segi istilah syarak, Al-Hayyu pada hak Allah. Apa dia makna Al-Hayyu di sisi Allah? Iaitu Allah Azza wa Jalla huwal hayyu al-baqi alladhi la yajuzu alaihi al-maut walal fana'. Iaitu Allah yang Al-Hayyu, yang sentiasa hidup, Al-Baqi, yang kekal, alladzi la yajuzu alaihi al-maut, yang tidak harus kematian ke atasnya. Allah tak harus mati. Allah tak harus mati. Itu makna antara makna Al-Hayyu. Kita ni harus mati, bahkan wajib mati. Tapi Allah wajib pun tak, sunat pun tak, harus pun tak. Tidak harus bagi Allah mati sebab dia Tuhan. Walal fana', dan tidak harus juga bagi Allah
binasa. Tidak harus juga bagi Allah binasa. Kemudian kata At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, Al-hayyu allazi la yamut wa la yabidu kama yamutu kullu man ittakhadha min duni rabba wa yabidu kullu man idda'a min dunihi ilahan. Kata At-Tabari dalam tafsirnya, Al-hayyu ilah yang tidak akan mati dan tidak akan binasa. Jadi yang Al-hayyu ilah makna dia yang tidak akan mati dan tidak akan binasa, sebagaimana binasanya semua yang selain daripada Allah. Jadi beza sangat jelas. Yang lain selain daripada Allah, semua mati, semua akan binasa, semua hancur. Jadi Allah apa dia? Allah berbeza, berlawanan. Kalau yang lain mati, Allah tak mati. Kalau yang lain binasa, Allah tak binasa. Dan juga Al-Hayyu ialah makna dia, Al-Hayyu sifat Allah ialah hidup tanpa ada pendahuluan. Dia panggil dalam bahasa Arab apa dia? Macam kita ni, hidup kita ada permulaan. Sebelum kita hidup, kita mati. Hidup dalam perut ibu, dan sebelum tu tidak ada langsung. Jadi kalau Allah pula hidup tidak ada pengawalan. Dia panggil apa dalam bahasa Arab? Beza Al-Hayyu kita dengan Al-Hayyu Allah. Antara beza yang paling jelas ialah hidup kita ada awal. Sebelum kita ada, kita tiada. Allah pula hidup dia tidak ada awal. Sentiasa ada. Daripada bila? Daripada awal-awal lagi. Tidak ada, tidak pernah, Allah tidak ada. Dia panggil apa tu? Azali. Azali. Tak tubik lah. Okey. Yang kedua, beza yang paling jelas, yang paling ketara antara hidup Allah dengan hidup kita. Yang kedua, yang tadi azali kan. Allah hidup azali, tidak ada awal. Yang kedua ialah kita hidup ada pengakhiran. Kita hidup berakhir dengan kematian. Tapi Allah hidup tidak ada pengakhiran. Tidak ada kematian. Dia panggil apa? Ialah bahasa Arab. Abadi. Abadi, kan? Kalau sebut nama Allah abadi susah kan? Kalau sebut Abi abadi, keluar je. Bila sebut Abi, keluarlah abadi. Tak kena. Jangan berpura-pura. Okey. Jadi jelas makna Al-Hayyu tidak mati, tidak binasa, hidup tanpa ada pengawalan, iaitu hidup azali, dan tidak ada pengakhiran, iaitu abadi. Itu dari segi makna. Kemudian makna Al-Hayyu juga ialah hidup Allah tastalzimu alla ta'khuzu sinatun wala naum. Bila Allah hidup sepanjang masa, tidak ada awal, tidak ada akhir, maka termasuk juga sifat Allah yang hidup ialah la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu beza. Kita hidup ada awal, ada akhir, kemudian tengah-tengah hidup pun mengantuk dan tertidur. Betul tak? Betul. Jadi bila kita mengantuk, kita tertidur, itu menunjukkan apa? Kita lemah dan kita tak layak jadi Tuhan. Sebab itulah bodoh tak? Bodoh tak manusia bergantung pada orang yang kadang-kadang tertidur, kadang-kadang mengantuk. Bodoh tak? Bodoh lah. Kadang-kadang dia minta pada suami sesuatu. Tengah-tengah minta, suami dia boleh tertidur. Kan? Jadi jangan bergantung pada suami, bergantunglah pada Al-Hayyu allazi la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Betul? Berapa ramai ni manusia di luar sana bergantung pada orang yang lemah, orang yang mengantuk, orang yang tidur. Tapi dia meninggalkan Tuhan Al-Hayyu allazi la yamut, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dan dalam satu hadis Nabi, sabda Nabi SAW, Inna Allah la yanam. Allah tidak tidur. Wala yanbaghi lahu ay yanam. Allah tidak tidur dan Allah tidak patut tidur. Kenapa Allah tidak tidur dan tidak patut tidur? Kenapa? Ciri-ciri orang yang lemah.
Sebab bila Allah tidur, mana Allah lemah, Allah berhajat pada tidur. Yang berhajat pada tidur ialah makhluk. Jadi bila Allah tidur je, dia tak layak jadi Tuhan. Maha suci Allah. Dan sebab itulah selain pada Allah, semuanya ada unsur-unsur mengantuk dan tidur. Sebab itu mereka tidak layak disembah. Okey. Kemudian kita pergi pula pada Al-Qayyum. Berapa kali disebut dalam Quran dan apa makna dia. Lepas tu baru kita pergi kesan beriman dengan dua sifat ni. Kesan beriman dengan dua sifat ni. Al-Qayyum pula. Al-Qayyum disebut dalam Al-Quran 3 kali. Al-Qayyum disebut dalam Quran 3 kali. Kalau Al-Hayyu 5 kali kan. Al-Hayyu 5 kali. 3 kali disebut bersama dengan Al-Hayyu, bersama dengan Al-Qayyum. Al-Hayyu, Al-Qayyum 3 kali. Kemudian Al-Hayyu disebut berasingan, satu-satu perkataan Al-Hayyu 2 kali. Jadi daripada situ kita dapat tahulah Al-Qayyum disebut berapa kali dalam Quran, iaitu 3 kali. Dan semuanya Al-Qayyum disebut bersama dengan Al-Hayyu. Disebut bersama Al-Hayyu. Pertama ayat kursi tadi, surah Baqarah ayat 255. Allahu la a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian ayat kedua surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan yang ketiga surah Taha ayat 113, wa anatil wujuhu lil hayyi al qayyum. Ada tak perkataan Al-Qayyum disebut dalam selain pada 3 ayat? Tidak ada. Kalau ada pun dalam bentuk yang berbeza. Iaitu Allah sebut dengan perkataan Qaim. 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 Qayyum ni sebenarnya daripada Qaim. Daripada Qama, Yaqumu, Qiyamun, Qaim. Cuba buka surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du ayat 33. Surah Ar-Ra'du ayat 33. Okey, Allah kata apa? Afaman huwa qa'im ala nafsihi bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum. Ada tak perkataan qa'im? Okey, apa makna dia? Bila ada soalan kat depan tu, mana Allah nak tanyalah, Allah nak kita bandingkan. Iaitu afaman, adakah maka yang huwa qa'im, dia berdiri dengan sendiri, satu. Yang kedua, qa'imun ala nafsihi, dia yang menguruskan segala-galanya. Satu, dia tak berhajat pada apa-apa, dia berdiri dengan sendiri. Yang kedua, dia boleh menguruskan yang selain pada Allah dengan senang, dengan mudah. Maka adakah Tuhan ini sama dengan Tuhan yang lain? Wa ja'alu lillah, bahkan mereka menjadikan bagi Allah syuraka, rakan sekutu. Adakah patut Allah berdiri dengan sendiri, bahkan Allah menguruskan semua makhluknya, tiba-tiba manusia yang tak boleh berdiri dengan sendiri dan tak boleh urus diri sendiri sekalipun, tapi tiba-tiba manusia itu dijadikan sekutu kepada Allah? Adakah patut? Jadi qaim di sini juga lebih kurang makna Al-Qayyum. Okey. Kita tengok apa makna Al-Qayyum. Dan Al-Qayyum juga disebut dalam hadis yang kita dah sebut tadi, ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Okey, apa makna Al-Qayyum dari segi bahasa? Al-Qayyum dari segi bahasa ialah al-azmu, keazaman. Yang kedua al-muhafazah, muhafazah, pengawasan.
ataupun penjagaan. Yang ketiga al-islah, pembaikian, pemulihan. Jadi al-qayyum dari segi bahasa makna dia al-azmu, keazaman, al-muhafazah, penjagaan, dan yang ketiga al-islah, pembaikian ataupun pemulihan. Contoh surah An-Nisa ayat 34, ini contoh dari segi bahasa. Ayat ini mungkin biasa kita dengar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna. Qawwamu tu ada kaitan dengan perkataan al-qayyum, dan yang berasal daripada qama yaqumu qiyamun. Jadi apa makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu, lelaki-lelaki qawwamuna, lebih kuat, lebih boleh menjaga, lebih mampu mengurus 'alan nisa dibanding dengan wanita. Okey. Al-qayyum dari segi makna istilah syarak, ataupun al-qayyum pada hak Tuhan. Yang tadi dari segi bahasa, zakara al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Imam Ibn Qayyim berkata, makna al-qayyum yang merupakan salah satu nama Tuhan yang agung ialah huwa allazi qama bi nafsihi falam yahtaj ila ahadin wa qama kullu syai'in bihi wa kullu ma siwahu muhtajun ilahi bizat. Saya terjemah definisi al-qayyum mengikut pendapat Ibn Qayyim, iaitu huwa allazi qama bi nafsihi, yang berdiri dengan sendiri. Yang berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan sendiri? Langsung dia tak berhajat kepada sesiapa. Kita tak boleh berdiri dengan sendiri. Kita berhajat pada apa? Berhajat pada keluarga, berhajat pada rumah, berhajat pada duit, berhajat pada telefon, berhajat kepada doktor bila sakit. Tapi Allah qama bi nafsi, berdiri dengan sendiri. Yang kedua, sambungan maksud dia, falam yahtaj ila ahadin, dan Allah tidak berhajat pada seorang pun. Walaupun Allah mencipta bumi, tapi Allah tak berhajat pada bumi. Allah cipta bumi, yang berhajat pada bumi siapa? Manusia. Manusia cipta rumah, tapi yang berhajat pada rumah siapa? Manusia sendiri. Sebab itulah bila rumah yang dibuat oleh manusia roboh, akan memudaratkan manusia. Sebab itu adalah satu keperluan. Tapi Allah cipta bumi, Allah cipta langit, semuanya hancur, tidak memberi kesan kepada Allah. Sebab Allah tidak berhajat pada apa-apa. Kemudian sambungan, wa qama kulli syai'in, dan semua sesuatu berdiri dengan Allah. Semua yang berdiri ini ialah dengan Allah. Dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah. Maknanya, tidak ada satu pun makhluk yang tidak bergantung kepada Allah. Cuba kita tengok apa makhluk yang paling kuat, yang paling besar. Apa dia? Apa-apa je, yang penting makhluk. Arash. Arash besar kan? Lebih besar daripada bumi. Dan tinggi kan? Tapi arash tu berhajat pada sesuatu. Berhajat pada apa? Dia berhajat pada malaikat yang pikulnya. Dan malaikat kuat tak? Pastilah kuat. Malaikat dengan arash mana lebih kuat? Malaikat kuat kan? Tapi malaikat berhajat kepada Allah, ya. Jadi malaikat boleh tampung arash begitu lama. Sebab apa? Sebab dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, malaikat yang kuat macam mana, hebat macam mana pun, dia boleh jatuh dan dihempakkan arash di atas kita semua. Jadi nak menunjukkan apa saja yang paling kuat, yang paling kukuh, yang paling gagah, tetap berhajat kepada Allah. Apatah lagi kita yang sangat-sangat lemah. Jadi kata Ibn Qayyim, makna Al-Qayyum ialah
yang berdiri dengan sendiri, satu. Yang kedua, tidak berhajat pada sesuatu ataupun seseorang. Yang ketiga, yang lain semua berdiri dengan kekuatan Allah, dan selain daripada Allah berhajat kepada Allah. Bahkan kita ni, kita kalau 1 minit je kita terlepas daripada pengawasan Allah, apa jadi? Hancur, kan? Macam langit kan, Allah sebut dalam surah apa? Surah Fatir. Allah pegang langit kan. Kalau Allah lepas 1 saat je, apa jadi? Hancur, langit pun hancur, manusia pun akan hancur. Okey, jelas lah, itu makna Al-Qayyum. Dan makna Qayyum juga, makna Qayyum juga ialah Allah tu maha kaya. Allah tu maha kaya. Bila Allah berdiri dengan sendiri, makna apa? Allah tu kaya lah. Orang yang kaya ialah orang yang tak berhajat kepada sesiapa. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Fatir ayat 15 ke? Boleh buka surah Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara. Kamu semua ni adalah berkehendak, berhajat, fakir. Fakir ni makna berhajat, memerlukan ilallah, kepada Allah. Satu saat pun kamu sangat-sangat memerlukan Allah. Maknanya kalau kamu terlepas daripada pengawasan Allah, kamu akan hancur. Dan wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah tu sangat maha kaya lagi maha terpuji. Jadi maha kaya di sini juga kata ulama itu juga bermakna Al-Qayyum. Boleh faham ke kaitan Al-Qayyum dengan Al-Ghaniyyu? Bila Allah Al-Qayyum berdiri dengan sendiri dan tak berhajat, mana itulah tanda Allah maha kaya. Okey, Al-Qayyum juga kata ulama juga bermakna okey. Cukup lah maksud Al-Qayyum. Sekarang kita pergi pada yang ketiga, iaitu kesan beriman dengan dua nama ni, Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa kesan dia? Jadi kita setakat mana kita terkesan dengan sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, hari ni kita dapat tahu. Kita boleh muhasabah diri kita. Ada tak kesan Al-Hayyu Al-Qayyum dalam kehidupan kita? Kalau tak ada, kita kena betulkan supaya hidup kita betul-betul dipandu dan sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum sentiasa ada dalam kehidupan kita. Okey, kesan pertama beriman dengan dua sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Iaitu mahabbatullah wa ijlalihi wa tauhidihi. Kesan pertama ialah cinta kepada Allah, membesarkan Allah dan sentiasa mentauhidkan Allah. Saya ulang, kesan pertama ialah cinta kepada Allah, membesarkan Allah dan sentiasa mentauhidkan Allah. Dengan kata lain, sentiasa menjauhkan dari perbuatan syirik. Macam mana ni? Macam mana dengan kita beriman dengan sifat Al-Hayyu Al-Qayyum, kita semakin cinta kepada Allah. Bahkan kata Ibn Qayyim, bila kita kenal Allah, hati kita yakin kepada sifat Allah yang Al-Hayyu,
yang sentiasa hidup, tidak ada sakit, tidak ada mati, tidak ada lupa, tidak ada lemah, dan juga Al-Qayyum, sentiasa berdiri dengan sendiri, tak pernah berhajat kepada sesiapa. Maka kata Ibnu Qayyim, tujibu mahabbatuhu, menyebabkan kita wajib mencintai Allah dan kita wajib membesar dan mengagungkannya. Dan akhirnya bila kita membesarkan Allah, cinta Allah melalui dua sifat ni, akhirnya kata Ibnu Qayyim, fayahsulu lahu minal ibtihaj wal lazzah was surur, maka akan mendatangkan rasa tenang, rasa bahagia, rasa gembira yang akan menghilangkan segala sifat yang lemah, sifat sedih, duka cita, resah, gelisah, semua hilang. Bila tu? Bila kita yakin pada dua sifat Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Okey, macam mana tu? Macam mana tu? Contohlah kita sakit kan? Duit pun tak banyak, tapi bila kita yakin dengan sifat Al-Hayyu Al-Qayyum, kita semakin cinta pada Allah dan kita akan menjadi gembira, hilang sedih, hilang duka cita. Macam mana tu? Biasa orang sedih, hilang sedih bila apa? Kalau sakit dia hilang sedih bila sembuh. Kalau tak ada duit dia hilang sedih bila dapat duit kan? Tapi tak, yang ni dia sedih ke dia sakit, dia hilang kesedihan, hilang rasa sakit bukan sebab dapat duit, bukan sebab sembuh, tapi sebab dia tadabbur dua sifat Allah ni, Al-Hayyu Al-Qayyum. Macam mana tu? Boleh jawab ke? Kena. Kita bila sakit ke ada kekurangan, kita tahulah yang datang semua tu memang daripada Allah juga. So kita redha je. Mesti ada yang terbaik. Tak, dia kaitan ni. Kita rasa tenang sebab dua sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa kaitan dia? Ketenangan dengan sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia selama ni bila kita ada masalah kan, kita ingat tak sifat Al-Hayyu Al-Qayyum? Tak kan? Tak kan? Sebab apa? Sebab kita tak menghayati makna sebenar Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau kita faham makna Al-Hayyu Al-Qayyum, ada masalah je, kita ingat pada dua sifat ni hilang. Dijamin hilang. Tapi tak hilang. Dan kita tak cari pun dua sifat ni. Sebab kita tak menghayati maksud dia. Boleh ke? Boleh buat kajian sikit? Esok ada bagi. Apa esoknya? Sekarang. Okey, saya bagi analogi. Kita tak ada duit, tapi kita duduk sebelah orang kaya yang sihat walafiat dan dermawan. Hati kita yang tak diresah, rasa tenang tak? Tenang. Sebab apa tenang? Ada jaminan. Ada jaminan. Walaupun dia manusia. Mungkin dia bagi, mungkin tak kan. Dan mungkin duit yang dia ada, mungkin hilang kan. Tapi kita dah rasa tenang walaupun dia manusia. Okey. Cuba bayangkan, kita yakin yang kita sedih, kita sakit, kita ada masalah. Dan kita yakin yang duduk bersama kita siapa? Al-Hayyu. Yang sentiasa hidup, tak akan mati. Yang tak akan lupa. Yang bila dia hidup, dia akan Al-Qayyum, dia berdiri dengan sendiri. Maka logiknya apa dah? Logiknya hati kita akan menjadi semakin tenang. Betul tak? Betul ke? Betul ke pelajar? Kita ada perompak kat depan, risau kan? Tiba-tiba datang polis sebelah kita dengan pistol. Hilang tak risau tu? Ya Allah. Kalau polis ada sebelah, kita rasa tenang. Tiba-tiba yang duduk sebelah kita Al-Hayyu Al-Qayyum. Lagi tenang. Kenapa? Sebab Al-Hayyu Al-Qayyum dengan polis mana lebih hebat? Kan? Tapi bila polis pergi, kita risau balik tak?
Tak, bila polis dah pergi kan, perompak ada lagi. Kita risau balik tak? Pasal apa risau? Pasal kita tak ada kekuatan. Sebab kita tidak ada Al-Hayyu Al-Qayyum dalam hati kita. Kan? Nampak tak? Okey? Jadi percayalah. Sebab tu nanti kita akan sebut bila Allah tu ada sifat Al-Hayyu, kesan dia juga apa dia? Kita kena yakin. Dengan sebab Allah ada sifat Al-Hayyu, kita kena yakin bahawa Allah ada juga semua sifat yang sempurna. Sebab kalau Allah tidak sempurna, mana boleh dia hidup dan tak mati? Orang yang boleh hidup dan tak mati ni makna apa tu? Hebatlah. Kita hebat macam mana mati kan? Lemahlah tu. Kan? Hebat macam mana sakit. Bila sakit cari doktor. Lemahlah. Okey? Jadi pertama, kalau kita yakin dengan sifat Al-Hayyu, Allah Maha hidup, tak mati. Dan bila Maha hidup, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha memerhati. Allah akan bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang beriman. Jiwa kita menjadi tenang walaupun musuh kat depan. Banyak kisah kan, macam kisah Musa bersama tentera Firaun, masa kisah Nabi dalam gua Sur, macam kisah apa ni? Siapa lagi? Kisah Nabi Yunus dalam perut ikan kan? Semua bila mereka yakin Al-Hayyu Al-Qayyum duduk bersama mereka, semua jadi tenang. Okey. Dan okey. Doa yang selalu kita baca, Nabi ajar kita bacakan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Okey. Yang kita minta, cuba kita hayati doa ni, kita selalu baca ni. Tapi setakat mana penghayatan, setakat mana jiwa kita tenang bila baca doa ni, wallahu alam. Cuba kita tengok. Yang kita minta apa dah? Satu, aslih li sya'ni kullahu. Baikilah urusan kehidupanku. Hatiku, ibadatku, keluargaku, masalah kewangan aku, baikilah. Kita minta pada Allah. Yang kedua, kita minta jangan serahkan diriku kepada nafsuku, walaupun sekelip mata. Jadi kalau kita minta Allah baikikan urusan hidup kita, sepatut kita guna nama Allah yang mana? Nak baiki urusan kita kan? Bukan seorang ni. Ada bilion manusia kan? Jin lagi, haiwan lagi, tumbuhan. Allah nak jaga, nak baiki kan? Jadi sepatut kita guna nama Allah yang mana? Hayyu ke, Al-Qayyum ke, Al-Jabbar, Al-Qahar kan? Sepatut guna sifat Allah yang menunjukkan Allah tu kuat. Apa dia? Al-Jabbar ataupun Al-Qahar. Tapi kenapa kita guna nama Ya Hayyu Ya Qayyum? Wahai yang hidup, wahai yang maha berdiri dengan sendiri. Kenapa? 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 Pelajar ada jawapan tak? Tak, lain. Soalan nanti saya jawab kemudian. Okey. Jawapannya ialah sebenarnya yang kita baca doa Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir kan, kita nak Allah sembuhkan segala masalah, segala penyakit yang ada dalam diri kita kan. Aslih li sya'ni kullahu, semua sekali. Jadi kita minta Allah sembuhkan. Jadi kenapa kita guna perkataan Ya Hayyu Ya Qayyum? Sebab ini jawapannya. Sebab bila sebut wahai Tuhan yang Maha Hidup, makna kalau Tuhan tu Maha Hidup, dia ada semua sifat yang terbaik, yang sempurna. Kalau dia tidak ada sifat yang terbaik dan yang sempurna, dia tidak ada sifat Al-Hayyu. Bila Allah Maha Hidup, tidak akan mati, percayalah, kita kena yakin satu lagi. Dengan sifat Al-Hayyu inilah Allah ada sifat Ar-Rahman, Allah ada sifat Ar-Razzaq, Allah ada sifat Ar-Rahim, Allah ada sifat Al-Jabbar, Allah ada sifat Al-Qahhar. Jadi sebab tu bila kita minta Allah uruskan kehidupan kita, kita guna nama Ya Hayyu Ya Qayyum. Maknanya bila hidup tu sempurna, sifat dia semua akan sempurna.
Dan bila sifat itu sempurna, hilanglah segala masalah, hilanglah segala penyakit. Saya bagi contoh kan. Allah sifat dia sempurnakan. Sebab tu Allah tidak ada tua, Allah tidak ada sakit, Allah tidak ada lupa, Allah tidak ada mengantuk, Allah tidak ada tidur, Allah tidak ada mati. Sebab kehidupan Allah sempurna. Contoh, bila kehidupan kita akan sempurna, tidak ada sedih, tidak ada risau, tidak ada sakit, tidak ada tua. Bila? Kenapa dalam syurga tidak ada semua tu? Sebab kehidupan kita dalam syurga sempurna. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut kan, kehidupan yang sebenar ialah kehidupan di akhirat. Kenapa di akhirat kehidupan yang sebenar? Sebab di situlah kehidupan yang sempurna. Tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada mati, tidak ada risau, semua Allah hilangkan. Itulah bukti kehidupan yang, kalau kehidupan yang sempurna, kesannya macam ni. Kita ni sekarang banyak masalah tak? Sedih, sekejap-kejap sakit, kejap-kejap marah, sebab kehidupan kita tak sempurna. Maka sebab itulah bila kita minta, ya Allah, aslih dengan rahmat Engkau, astaghis, aku minta pertolongan, aslih li sya'ni kullahu, kita minta dengan dua nama Allah yang maha hebat, Al-Hayyu Al-Qayyum. Okey, itu pertama. Dan kalau kita perasan, Nabi pernah baca doa apabila Nabi bangun malam. Nabi baca doa iftitah yang khusus untuk solat malam. Yang kita biasa baca Allahu Akbar kabira kan, ataupun Allahumma ba'in baini wa baina khataaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, ataupun Allah inni wajjahtu wajhiya lillazi kan fataras samawati wal ard. Tapi Nabi bila bangun malam, Nabi baca doa iftitah dalam solat yang khusus. Apa dia doa tu? Apa doa tu? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Kemudian okey. Doa ni agak panjang sikit, tapi kalau kita hafal dan bila kita nak salat malam, kita baca sebelum Fatihah, baca doa ni. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaib wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq biiznik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksud dia apa dia? Dengar, ya Allah, Rabba Jibril, Tuhan kepada Jibril. Yang kedua, Mikail, Tuhan kepada Mikail. Dan yang ketiga, Tuhan kepada Israfil. Kemudian Fatiras samawati wal ard, Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Alimul ghaib syahadat, Tuhan yang mengetahui benda yang gaib dan yang zahir. Dan Nabi kata lagi, anta tahkumu, engkau yang menghukum, yang memutuskan antara hamba-hamba engkau dalam perkara yang mereka berselisih. Kita jangan menghukum. Nabi sendiri cakap apa? Nabi kata pada Allah, engkau yang memutuskan apa yang manusia berselisih. Kita jangan jadi hakim. Nabi sendiri pun tak jadi hakim. Kemudian Nabi kata apa? Ihdini, wahai Tuhan, tunjuklah pada aku lima ikhtulifa fihi, bagi apa yang diselisihkan, minal haq, daripada kebenaran, biiznik. Jadi ada yang manusia berselisih, yang ni betul ataupun salah, yang ni sesat ataupun benar. Nabi kata pada Allah, pada tunjukkan aku apa yang mereka selisih, supaya aku jelas apa yang sebenarnya. Subhanallah. Nabi pun minta pada Allah supaya tunjuk yang mana benar, yang mana salah. Jadi kita janganlah lebih daripada Nabi. Kita menghukum bahawa orang tu salah ataupun kita yang betul. Kemudian Nabi kata, innaka tahdi, sesungguhnya hanya engkau lah tahdi, memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Okey.
dalam doa ni ada tak Nabi sebut ya Hayyu ya Qayyum? Tak ada kan? Tu ada tu ditulis. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail. Nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum adalah antara nama Allah yang agung. Tapi dalam doa ni Nabi tak sebut Al-Hayyu. Walaupun Nabi tak sebut Al-Hayyu, tapi sebenar maksudnya ada. Apa dia? Nabi bertawassul menggunakan nama Allah Rabba. Rabba tu mana? Pemilik, pencipta, pemilik dan pengurus. Pencipta apa ni? Jibril. Yang kedua Israfil. Yang ketiga Mikail. Apa kaitan tiga? Kenapa Nabi sebut khusus tiga malaikat ni? Mula-mula Jibril kan? Apa kaitan Jibril dengan kehidupan? Jibril menurunkan wahyu, dan wahyu adalah untuk menghidupkan hati. Wahyu adalah untuk menghidupkan hati. Siapa yang bawa? Jibril. Kemudian Mikail pula. Mikail apa tugas dia? Memberi rezeki. Dan rezeki itu menghidupkan fizikal. Kan? Jibril bawa Quran, hidupkan hati. Mikail turunkan hujan untuk rezeki, hidupkan fizikal. Dan Israfil meniupkan sangkakala. Untuk apa? Menghidupkan semua manusia yang mati. Subhanallah. Jadi tiga-tiga tugas mereka ini adalah menghidupkan. Satu, menghidupkan hati. Yang kedua, menghidupkan fizikal. Yang ketiga, menghidupkan semua yang telah mati. Jadi menunjukkan apa? Nabi bertawassul sebenarnya juga dengan nama Al-Hayyu secara tak langsung. Jadi boleh kita hafal doa ni. Bila patut dibaca ni? Masa nak solat malam. Lepas angkat takbir, baca doa ni sebagai doa iftitah. Okey, kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua ataupun kesan beriman dengan Al-Hayyu Al-Qayyum dalam hidup orang beriman, yang kedua ialah tawakkul as-sadiq 'ala Allah. Bila kita yakin dengan sifat Al-Hayyu Al-Qayyum, Tuhan tu hidup, tak akan mati, tak lupa, tak mengantuk, tak tidur, dan Tuhan berdiri dengan sendiri, Tuhan tak berajak apa-apa, kita menjadikan kita apa? Kita semakin bertawakal, berserah kepada Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Cuba buka surah Al-Furqan ayat 58. Surah Al-Furqan ayat 58. Allah kata apa? Wa tawakkal, berserahlah kepada Al-Hayy, Tuhan yang sentiasa hidup. Hidup Allah azali dan abadi. Kemudian Allah tegaskan lagi, hidup yang mana ni? Allazi la yamut, yang tidak akan mati. Yang tidak akan mati. Kemudian wasabbih, Tuhan perintah lagi, dan sucikan Tuhan engkau dengan memujinya. Kemudian Allah kata wa kafa bihi bizunubi ibadi khabira. Cukuplah Allah itu sangat khabir, mengetahui dengan dosa-dosa hamba-Nya. Cukup. Jadi tak payahlah kita sombong dengan Tuhan. Kenapa? Allah tahu apa dosa kita, itu dah cukup menakutkan kita. Sebab bila Allah tahu dosa, Allah tak akan biar macam tu. Allah akan catat dan Allah akan beri balasan yang seadilnya. Jadi ayat ni Allah nak suruh apa ni? Bertawakal. Kalau kamu nak berserah kepada siapa? Berserah kepada siapa ni? Allah tak kata wa tawakkal 'ala Allah. Allah tak kata wa tawakkal 'ala Ar-Rahman. Tapi Allah kata tawakkal 'alal Hayy. Kenapa? Kenapa nak berserah pada yang Tuhan yang hidup, yang tidak akan mati? Iyalah, kalau kamu serah pada manusia, kadang-kadang manusia mengantuk. Kadang-kadang manusia mati. Kadang-kadang manusia sakit. Kadang-kadang manusia lupa. Kita dah serah pada dia. Dia terlupa nak kunci rumah. Ya Allah. Kadang-kadang kita bagi barang kemas. Tengok-tengok dia tertinggal tempat lain kan.
Jadi kenapa kita nak bergantung, nak berserah kepada manusia yang banyak sifat kelemahan dan akhirnya manusia akan mati. Tapi sebaliknya, kalau betul-betul nak berserah, serahlah kepada Tuhan yang hebat, iaitu Al-Hayyu. Dan kalau kita tengok bagaimana kehebatan orang-orang dahulu yang Allah rakam dalam Al-Quran. Mereka boleh berserah kepada Allah dalam keadaan suasana yang menakutkan, merisaukan. Cuba buka surah Al-Qasas ayat yang ke-7. Surah Al-Qasas ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, usulkanlah dia dalam pada itu jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya dari akal Fir'aun, maka letakkanlah dia dalam peti dan lepaskan dia ke laut. Dan jangan engkau merasa bimbang menunjukkan kita, sehingga kami akan mengabarkannya kepadamu dan kami akan menantikannya menjadi salah seorang dari rasul-rasul kami. Okey, cuba tengok maksud dia. Wa auhayna, kami telah wahyukan kepada Mak Musa. An ardi'ihi, agar susukannya. Susukan siapa ni? Musa. Susukannya. Ni masa ni Musa lahir ketika bila ni? Ketika Fir'aun kerahkan bala tentera dia untuk membunuh semua anak lelaki Bani Israel yang baru dilahirkan. Masa itulah Musa dilahirkan. Jadi apa perasaan Mak Musa? Takut. Okey. Bila takut, Tuhan kata apa pada Mak Musa? Susukan dia. Faiza khifti, bila kamu dah susukan, susu di mana? Di rumah lah. Tapi faiza khifti, kamu masih takut. Takut apa ni? Takut datang tentera Firaun bunuh. Okey? Bila takut, Allah suruh apa? Cuba tengok. Fa'alqihi fil yam. Bila kamu takut ditangkap oleh tentera Firaun ataupun Musa dibunuh, maka campaklah Musa fil yammi, ke sungai Nil. Wala takhafi, dan jangan kamu takut. Wala tahzani, dan jangan kamu sedih. Kenapa? Inna raduhu, kami akan kembalikan Musa ilaiki, kepada engkau. Dan bukan setakat Allah akan kembalikan Musa kepada mak dia, waja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikannya sebagai rasul. Okey, cuba tengok. Yang mana lebih menakutkan? Mak Musa menyusulkan Musa dalam rumah dengan mencampakkan Musa di sungai. Yang mana lebih menakutkan? Mencampak Musa ke Ha? Campak Musa sungai. ke sungai kan? Tapi yang mana Tuhan suruh Mak Musa? Dua-dua. Tak. Dia suruh dua-dua. Kalau menyusul kat rumah, masih takut. Buat apa? Bila masih takut, campak. Sepatutnya logiknya apa? Subhanallah. Mak Musa tahu tak? Bila campak ke sungai, dia akan jumpa istana Firaun. Kan Firaun berbangga istana dia depan sungai kan? Jadi kalau hanyut ke sungai, lagi mudah dijumpai oleh. Cuba fikir, kenapa Allah suruh Mak Musa buat benda yang lagi, risiko dia lagi besar? Balasannya lebih besar. Sebab Allah nak menunjukkan aku yang menjaga kamu. Dan Mak Musa campak tak? Campak. Kenapa dia campak sedangkan risiko lagi besar? Dia yakin Tuhan. Dia yakin Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Sebab dia tahu yang suruh dia campak ke sungai Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang Firaun tidak ada sifat Al-Hayyu dan tidak ada sifat Al-Qayyum. Keyakinan dia tu menjadikan dia tawakal pada, dia tak tengok dah. Kalau pergi ke sungai ni buaya ke kan, terbalik ke, sampai kepada Firaun kena bunuh. Baik, tak payah kan? Tak ada dah. Dia tak fikir. Sebab apa? Dia tengok siapa yang perintah. Yang perintah ialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Habis cerita. Ini maksud dia tawakal kepada siapa? Al-Hayyu Allazi la yamut. Boleh? Kita kalau duduk tempat Mak Musa, datang arahan Allah macam tu kan? Kita buat ke ataupun kita fikir 10 kali? Kita buat. Ke salat istikharah dulu. Baik Tuhan bagi peluang aku salat istikharah dulu kan? Kenapa? Sebab kita, keyakinan kita pada Al-Hayyu Al-Qayyum tak kuat. Betul tak? Betul.
Contoh sekarang lah, berapa ramai yang mengamukkan sebab tak ada kerja, sebab COVID-19. Yang gaji tak cukup, makan tak cukup kan. Kenapa semua ni berlaku? Mengamuk, sedih, risau, susah hati. Kenapa? Dia lupa yang bagi COVID itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang bagi makan pun Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia lupa. Betul? Kalau pada zaman macam Mak Musa ni, wahyu datang melalui malaikat ni tak? Sudah macam tak ada rasul ni. Tak ada pendapat ulama kata kalau yang bukan Nabi Allah bagi ilham kepadanya terus. Sebab Jibril ni tugas dia bawa wahyu kepada Nabi je. Wallahu alam. Okey. Yang kedua, kesan beriman dengan Al-Hayyu Al-Qayyum yang kedua ialah kita semakin yakin pada Allah dan semakin bertawakal, serah pada Allah. Apa nak jadi, jadilah. Okey, yang ketiga, masa nak habis saya ringkaskan. Ada sikit je. Dan saya nak bagi doa ni juga, yang bila kita baca, insya-Allah hidup kita akan lebih tenang. Doa ni Nabi baca setiap kali sebelum tidur. Hang pula. Okey. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Tak boleh nak buka. Ada masalah internet. Hand. Habis data? Tak tahu? Hang. Tak ada wifi tu dah jadi. Ya ke? Tak hand. Okey, sebelum tu sesiapa yang belum memiliki kitab tafsir Ibn Katsir, saya bantu untuk pelajar-pelajar membantu diri sendiri. Banyak masa kita habis, kadang-kadang bersembang, kadang-kadang tengok drama kan, kadang-kadang jaga kucing, kadang-kadang siram pokok berjam-jam kan. Maka apa kata kita ambil masa sikit 1 jam setiap hari ke, ataupun setengah jam setiap hari, baca drama bersiri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tafsir Ibn Katsir. Dia ada 10 siri semua. Tafsir Ibn Katsir ini adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia tapi bahasa yang boleh difahami, dan ini adalah terbitan yang terbaik. Penerbit dia Insan Kamil. Dia ada 10 jilid dan harga dia 750 sahaja. Berbala ya. Dia lebih murah daripada iPhone. iPhone 2000 tapi 1 jilid je. Dan bila kita faham tafsir kata-kata Allah ni, kita akan dapat syurga. Harga dia 750. Tapi iPhone 2000 belum jamin dapat masuk syurga. Dan boleh bayar 5 kali 5 kali setiap bulan, 5 bulan, 5 kali setiap bulan 150. Bila bayar je pendahuluan 150, kita terus bagi kitab ni. Kita akan post terus. Kos post ialah RM30.
Jadi siapa yang belum memiliki, sila beli dengan segera sebelum kehabisan stok. Stok kita tak banyak, insya-Allah. Kalau dah habis ni nak dapat pula lambat sebab kita order daripada Indonesia. Semoga apa yang kita beli ni akan menjadi saksi di sisi Allah bahawa duit kita dihabiskan untuk apa? Untuk faham ayat Allah. Dihabiskan untuk memperbaiki akidah kita, iman kita, amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beli jangan tak beli. Okey. Kita sambung lagi sikit Yang ketiga, kelebihan ataupun kesan kita beriman dengan sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Iaitu kita akan zuhud di dunia. Kita akan lebih zuhud di dunia yang akan fana dan kita tidak akan tertipu. Apa makna zuhud? Zuhud ialah bukan tolak dunia, jangan salah faham. Zuhud bukan tolak dunia. Zuhud ialah tidak cinta dunia. Zuhud ialah cari dunia tapi dunia hanya di tangan kita. Jadi apa kaitan kenal nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum menjadikan kita semakin zuhud daripada kehidupan dunia. Kenapa? Apa kaitan? Kaitannya ialah bila kita yakin kepada Allah, sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum yang sempurna, maka kita pun nak juga kehidupan yang bukan macam Allah lah, Maha Suci. Kita tak mungkin jadi macam Allah. Tapi kita nak kehidupan yang kekal lah. Kehidupan dunia ni tak kekal, sementara, dan kita bergantung kepada Allah. Jadi kenapa aku nak kejar kehidupan dunia yang tak kekal? Kenapa aku tak nak kejar kehidupan yang di akhirat, yang Allah bagi kekal selama-lama? Tidak ada sakit, tidak ada risau, tidak ada tua, tidak ada mati, tidak ada sedih. Jadi akhirnya dengan sifat Al-Hayyu Al-Qayyum menjadikan kita tak berapa seronok dengan dunia, sebaliknya semakin kita tamak untuk mendapat akhirat. Kemudian yang keempat saya dah sebut sikit tadi secara sepintas lalu, iaitu dengan kita beriman dengan sifat Al-Hayyu Al-Qayyum, kita lagi yakin bahawa di bawah sifat Al-Hayyu ada semua sifat-sifat Allah yang sempurna. Kalau tidak ada Al-Hayyu, tidak ada sifat Ar-Rahman. Mana mungkin Allah penyayang tapi Allah tidak hidup? Mana mungkin Allah pengampung kalau Allah tidak ada sifat Al-Hayyu? Mana mungkin Allah Maha Al-Ghaffar ataupun Al-Jabbar ataupun Al-Qahar kalau tidak ada Al-Hayyu? Jadi bila kita beriman dengan sifat Al-Hayyu Al-Qayyum, kita lagi yakin bahawa semua sifat-sifat sempurna ada pada Allah. Bukan Al-Hayyu saja. Allah Maha mendengar dan pendengaran Allah sempurna. Allah Maha mengetahui, ilmu Allah sempurna. Allah Maha melihat, penglihatan Allah sangat sempurna. Sumbernya, asasnya apa dah? Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu yang keempat. Okey, yang kelima, kesan sifat Al-Hayyu Al-Qayyum yang kita hayati, yang kita faham ialah kita akan sentiasa berdoa bermula dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Bila kita nak doa apa-apa, sebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Nak sebut nama Allah yang lain silakan, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, silakan. Kemudian baca doa. Tapi perbanyakkan doa kita mula dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Kenapa? Sebab dalam satu hadis, dalam satu hadis sahih riwayat Ibnu Hibban daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan da'a. Ada seorang lelaki berdoa, kata Anas, apa doa dia? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi SAW, laqad da'a bismihil al-a'zam allazi iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi u'tiya. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i, Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Apa maksud?
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, satu masa aku mendengar seorang lelaki berdoa. Doanya macam ni. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada engkau bahawa hanya bagi engkau segala pujian. Tidak ada Tuhan melainkan engkau Al-Mannan, yang suka memberi, suka menganugerah. Dan engkau juga Badi'us samawati wal ard, engkau pencipta langit dan bumi. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kemudian lelaki ni sebut apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka bila diberitahu pada Nabi, Nabi jawab apa? Ini reaksi Nabi bila lelaki ini berdoa dengan menyebut nama Ya Hayyu Ya Qayyum. Kata Nabi, lelaki ini telah berdoa dengan nama Allah yang Maha Agung. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum berdasarkan hadis ni adalah nama Allah yang Maha Agung. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata apa lagi? Apabila seseorang berdoa dengan menggunakan nama Ya Hayyu Ya Qayyum, ajaba, Allah akan makbulkan. Dan wa iza su'ila bihi, bila dia meminta kepada Allah dengan dua nama ini, a'ta, Allah akan bagi. Hadis sahih. Jadi kesan seterusnya ialah bila kita nak berdoa, perbanyakkan guna Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebab apa? Nabi jamin doa akan makbul, permintaan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup setakat tu. Cukup setakat tu. Ada soalan ke? Adakah salah untuk mengharapkan kepada suami ataupun manusia lain? Tapi dalam masa yang sama kita yakin dalam hati bahawa Allah yang Maha Hidup lah yang beri tolong kita sebenarnya. Tak, kita minta kepada suami itu sebagai tanggungjawab dia, tapi hati kita tak mengharap kepadanya ataupun tak berserah kepadanya. Contohlah, kalau kita minta, kalau suami tak bagi pun, kita tak ada masalah. Itu okey. Tapi kalau kita minta, suami tak bagi, kita menyebabkan dah mengamuk, marah apa semua, itu macam kita betul-betul berharap hanya kepada suami. Jadi minta tak salah. Tapi bila tak dapat lah, dengan suami ke, dengan siapa ke, kalau tak dapat apa yang kita minta, yang kita harap, maka jangan kecewa. Kenapa? Sebab kita kena yakin, bila kita tak dapat, Allah tak bagi. Kena yakin. Dan bila Allah tak bagi, bukan makna yang kita nak tu adalah baik. Kadang-kadang yang Allah tak bagi itu adalah yang terbaik untuk kita. Sebab Allah bukan kadang-kadang, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita minta anak. Allah tahu, bila kita dapat anak, kita akan berbangga dengan anak. Kita akan sombong dengan anak, maka Allah tak bagi anak. Kadang-kadang kita minta naik pangkat, Allah tak bagikan. Maka percayalah yang Allah tak bagi itu adalah yang terbaik. Wallahu a'lam. Apakah dengan mengambil insurans sebagai usaha mengurangkan risiko? Seolah-olah mengurangkan tawakal kita kepada Allah. Dia bila kita ambil insurans ni adalah sikit-sikit unsur kita bergantung pada yang selain pada Allah. Jadi kalau tanya saya, tak payahlah insurans ni. Sebab Allah dah jamin rezeki seseorang sejak dia dah dalam perut ibu lagi. Dan orang miskin tak ada insurans apa pun, dia dapat hidup dengan sihat. Kadang-kadang duit tak ada, tapi sakit kena operate puluh ribu, ada je orang bagi. Itu insurans daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini sesuatu yang gaib dan samar itu berat dan sukar bagi jiwa manusia yang fitrahnya lemah. Jadi seringkali kita jadi bergantung dan berharap kepada sesuatu itu. Bagaimana nak menjaga, mengukuhkan amalan hati, yakni beriman dengan dia, semua tu boleh, semua penyakit tu kita boleh hilangkan dengan ilmu. Dengan ilmu dan dengan keyakinan kepada Allah. Sebab itulah doa yang Nabi ajar tu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Semua masalah kita berpunca daripada apa? Kita tak beriman dengan Allah. Maka sebab tu kita kata, wahai Tuhan yang sentiasa hidup, wahai Tuhan yang sentiasa berdiri dengan sendiri, langsung tak berhajat pada sesiapa. Bahkan kita sentiasa berhajat padanya, dan kita tak mungkin terlepas daripada Allah walaupun satu saat. Maka dengan rahmat Engkau aku mohon pertolongan. Dengan rahmat Engkau aku mohon pertolongan. Dan baikilah urusan kehidupanku semua sekali. Suami aku tak boleh, suami aku tak boleh baiki urusan aku. Mak bapak aku tak boleh.
Bos aku pun tak boleh. Kadang-kadang mereka nak baiki tapi menambahkan lagi masalah. Sebab apa? Sebab mereka tak faham. Mereka tak faham fitrah manusia. Mereka ilmu mereka terhad. Tapi engkau ya Hayyu ya Qayyum, semua sifat sempurna ada pada engkau. Jadi macam mana kita nak menghadapi kelemahan kekurangan kita? Tambahkan ilmu, banyakkan belajar tadabbur Al-Quran, banyakkan belajar nama-nama Allah supaya kita lebih kenal Allah, kita lebih yakin. Maka kenal Allah itu menghilangkan kesedihan. Kenal Allah itu menjadikan jiwa kita semakin tenang. Doa yang tadi, kalau saya sebut pun panjang, nanti saya PM lah. Doa tu panjang. Doa ini Nabi baca sebelum tidur. Tak apalah, saya baca sekali lalu. Doa yang saya baca separuh tadi. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyu allazi la yamut wal jinnu wal insu yamutuna. Maksud dia, ya Allah, laka aslamtu, kepada engkau, hanya kepada engkau aku berserah diri. Bila ni? Masa nak tidur. Wa bika amantu, dan dengan engkau aku, hanya dengan engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepada engkau aku bertawakal, aku berserah. Wa ilaika anabtu, hanya kepada engkau aku kembali. Wa bika khasamtu, hanya dengan engkau, hanya kerana engkau aku bergaduh. Bergaduh dengan siapa ni? Musuh engkau. Kadang-kadang kita wajib bergaduh. Dengan siapa? Yang Allah bergaduh. Yang Allah bermusuh dengan orang kafir. Ya Allah, inni a'udzu, aku berlindung dengan izzatika, dengan kebesaran, kemuliaan engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Janganlah engkau tadillani, engkau menyesatkan aku. Dan anta al-hayyu, engkaulah yang maha hidup, allazi la yamut, yang tidak akan mati. Sedangkan jin dan manusia semua akan mati. Boleh Google lah. Okey, ada doa lain. Baik, yang nak baca ni doa sebelum tidur. Allahumma inni as'aluka tak, itu bila-bila masa. Dalam hadis itu tak sebut yang ada yang manan itu tak disebut bila dibaca, makna boleh baca bila-bila masa. Ada doa selepas solat fajar. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wa Ikram. Saya tak jumpa dalil Setahu saya itu tak sahih tu. Yang selepas subuh ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wa Ikram, dan zikir 40 kali. Setahu saya itu bukan sahih. Itu bukan daripada Nabi SAW. Sebab doa Nabi yang waktu pagi dan waktu petang jelas ada disebut dalam buku zikir pagi dan petang. Dan zikir ni tidak ada dalam buku tu. Boleh tak solat tahajud 2 rakaat? Pertama baca ayat kursi 7 kali. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Tak, jangan hadkan bilangan bacaan. Itu bukan sunnah Nabi. Baca ayat kursi 7 kali. Rakaat pertama bukan daripada Nabi. Sama juga baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Rakaat kedua bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Baca ayat kursi sekali cukup. Surah Al-Ikhlas sekali cukup. Apa hukum kepercayaan setengah orang yang tidak benar kerana menyapu rumah di malam raya kerana anggap kalau sapu rumah nanti roh arwah ibu bapa tak datang ke rumah, hanya boleh sapu di pagi raya? Tak, sebenarnya tak betul tu. Itu kepercayaan ataupun fahaman yang dah menyimpan daripada Islam. Tidak ada dalil yang sahih. Dia sapu rumah yang terbaik ialah bila kotor, walaupun di waktu malam, walaupun di malam raya. Sebab Islam tu adalah
Islam menggalakkan kita menjaga kebersihan. Bila malam raya kotor, sapulah. Satu. Yang kedua, yang kata roh mak bapak tak balik, sebenarnya tak ada dalil. Sebenarnya roh mak bapak kita tak balik sampai bila-bila, bukan malam raya aja. Dalilnya surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta iza ja ahadakumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fima taraktu. Allah sebut sehingga datang kepada kamu kematian, maka orang yang datang kematian ini akan berkata, rabbirji'uni, wahai Tuhan, kembalikan aku semula ke dunia. Kembali semula, dia nak kembali jasad saja ke roh sekali? Sekali dengan roh. Allah kata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Huwa qailuha, yang kamu minta kembali ke dunia untuk beramal saleh, itu adalah cakap-cakap kosong. Kemudian Allah kata apa? Wa min waraihim barzakhun, di belakang mereka, iaitu selepas mereka mati, ada barzakh. Barzakh ni makna penghalang. Penghalang untuk mereka kembali semula ke dunia. Jadi daripada ayat ni ulama kata roh tak akan kembali semula ke dunia. Roh bila dah mati, dia akan duduk dalam, dia naik ke langit, kemudian turun dan duduk sebelah mayat dalam kubur. Itu salah satu pendapat. Tapi pendapat yang mengatakan kembali semula ke dunia tidak ada dalil, bahkan bercanggah dengan ayat yang saya baca tadi daripada surah Al-Mu'minun. Jadi jangan risaulah roh mak bapak kita balik ke tak balik. Tapi risaulah bila kita tak sampaikan doa kepada mereka setiap hari. Pengetahuan saja, Ya Ghaffar dan Ya Ghafur, kedua-duanya mempunyai makna yang sama, iaitu Maha Pengampun. Kalau betul, mana satu patut guna dalam doa saya? Dua-dua betul, dan dua-dua ada disebut dalam Quran, dan dua-dua boleh digunakan. Tak salah. Nak guna Ya Ghafur boleh, nak guna Ya Ghaffar pun boleh. Bahkan ada satu lagi, Ghafir, Ghafiriz Zamb. Dalam surah Ghafir ada satu lagi, Ghafir. Cuma Ghafir ni yang mengampun dosa biasa je. Tapi kalau Ghaffar ataupun Ghafur, yang banyak dan kerap mengampunkan dosa yang banyak. Apa hukum kepercayaan? Doa ini Nabi baca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Doa mana ni? Ada sahabat dalam setiap rakaat solat baca Fatihah 2 kali. Dia kata seronok. Tak, solat ni tak boleh ikut nafsu, tak boleh ikut akal, tak boleh ikut seronok. Allah bagi amaran dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Maksud mendahului ialah bila nak buat apa-apa, khususnya amal ibadat kita kepada Allah, jangan mendahului Allah dan Rasul. Bila nak buat, tanya dulu, ada tak dalil daripada Quran? Ada tak dalil daripada hadis yang sahih? Ataupun lebih tepat, jangan memandai-mandai. Jangan ikut rasa, jangan ikut seronok. Sebab antara syarat ibadat diterima ialah mesti selari dengan apa yang Nabi buat. Kalau tak selari, amalan itu tertolak. Jadi kalau baca 2 kali Fatihah dalam satu rakaat, itu bukan sunnah Nabi. Dibimbangi, amalan itu tertolak. Sebab tak selari dengan sunnah Nabi. Yang kedua, menunjukkan kita ni lebih pandai pada Nabi. Nabi baca sekali, kenapa kita nak baca 2 kali? Adakah kita ni lebih baik pada Nabi? Kemudian yang Nabi baca, yang Nabi buat, semua daripada wahyu Allah. Kenapa nak tokok tambah lagi? Kenapa nak tokok tambah yang agama ni sebenarnya telah lengkap? Kita buat dengan niat untuk sediakan sumber kepada waris jika kita meninggal dunia terlebih dahulu. Ada takaful hibah kepada waris. Kita buat dengan niat untuk sediakan sumber kepada waris jika kita meninggal dunia terlebih dahulu. Dalam masa yang sama, mungkin boleh bantu selesaikan hutang yang belum selesai sekiranya ada. Sebenarnya hibah ni, dia hibah dalam bahasa Arab ialah beri. Bila beri tu, orang tu akan terus dapat lah. Kalau beri tapi orang tu tak dapat, dia tak panggil beri. Dia panggil apa? Janjilah. Bila sebut hibah, beri dan orang tu terus dapat. Jadi kalau kita betul nak pasal waris kan,
Pasal waris ni sebenar, Allah dah jamin rezeki semua orang. Ya, rezeki kita, rezeki pewaris kita, semua Allah dah jamin. Bila kita rasa dengan kita simpan duit ni, orang yang anak-anak kita selepas kita mati boleh hidup dengan rezeki yang kita simpan. Salah. Dan boleh merosakkan akidah. Kenapa? Orang bukan hidup dengan duit. Orang hidup dengan rahmat Allah. Berapa ramai yang tak ada duit simpanan, tapi anak dia boleh hidup lama. Dan berapa ramai yang simpan duit banyak, anak dia pendek umur. Kan? Bahkan kalau tengok Ashabul Kahfi, tak ada 1 sen pun simpanan. Tapi Allah nak bagi dia hidup 309 tahun. Maknanya, kita kena yakin, hidup ni bukan dengan duit simpanan kita. Sebab itulah yang paling penting kepada anak-anak bukan tinggal duit. Yang paling penting tinggal agama. Dalam surah Al-Kahfi kan, Allah beritahu kenapa Allah hantar Musa dan Khidir betulkah benteng tembok yang di bawah tu ada harta anak yatim. Kenapa? Sebab mak bapak dia soleh. Sebab mak bapak dia soleh, Allah jaga anak yatim, Allah jaga harta anak yatim. Bukan sebab simpanan, tapi sebab mak bapak tu soleh. Begitu juga yang Khidir bunuh budak kan. Sebab budak ni kalau besar, dia akan syirik kepada Allah. Kenapa Allah jaga budak ni walaupun dengan cara bunuh? Dan Allah jaga mak bapak dia daripada disesatkan. Allah begitu sebab mak bapaknya adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita betul sayang pada anak, jangan simpan duit banyak pada anak, tapi bagilah agama. Bagilah masa untuk didik agama kepada anak-anak. Dengan agama, anak kita terjaga walaupun duit tak ada. Tapi kalau tak ada agama, duit banyak, anak kita akan rosak dan hancur. Wallahu a'lam. Sifat 20 perlukah kita belajar? Sifat 20 perlu tak kita belajar? PM saya. Dah. Cukup ah? Kita sambung kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.